selamat datang kepada semua penonton-penonton yang hadir menonton forum kita pada malam ini. Baik, buat julung kalinya Bicara Tanah Air akan bersiaran secara langsung di laman Facebook dan buat pengetahuan semua, Bicara Tanah Air adalah merupakan satu diskusi ya secara atas talian yang mana kita akan menjemput panelis-panelis jemputan yang terdiri daripada tokoh-tokoh politik dan juga maupun pakar-pakar yang mengkhusus dalam bidang masing-masing untuk membahaskan isu-isu semasa yang berlaku di tanah air kita pada malam ini. Dan saya tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan panelis-panelis jemputan kita pada malam ini. Panelis-panelis jemputan kita pada malam ini bukan calang-calang individu. Yang pertamanya juga merangkap adun ataupun ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Jitra, juga merangkap sebagai Presiden Parti Pejuang Tanah Air. Dan panelis kedua kita juga adalah merupakan seorang ahli akademik dan juga Ketua Sayap Pemuda kepada Parti Pejuang Tanah Air ataupun dikenali sebagai Pejuang Muda, iaitu Dr. Abu Hafiz Salihuddin. Dan topik kita pada malam ini adalah mengenai representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran. Baik, jikalau kita lihat situasi di Malaysia untuk melihat peremajaan landscape legislatif yang menjadi jantung di Malaysia ini berada pada landasan yang tepat apabila had umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Seperti mana yang kita lihat, Pindaan Perlembagaan Persekutuan yang menurunkan had umur mengundi ya daripada 21 kepada 18 tahun telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 2 tahun lepas, dan hujah untuk menafikan dia membuatkan rata-rata ramai orang anak-anak muda ini semakin merasa bahawa inilah masanya untuk melakukan perubahan dalam mencorak politik nasional. Jikalau kita lihat, jika orang muda telah sedia dimatangkan untuk bercakap mengenai tanggungjawab terhadap negara, ya, mengapa mereka masih disekat untuk tampil ke peringkat yang lebih tinggi? Jikalau kita lihat, cukuplah untuk membayai pemain-pemain politik yang sudah lama ditakuk yang memegang kerusi pada tempoh masa yang agak panjang, dan mereka juga telah banyak berjasa dan tiba masa untuk menikmati rehat menuai hasil yang mereka juangkan. Dan keterujaan kita juga untuk melihat luahan pada pengundi pengundi muda pada pilihan raya umum 15 nanti adalah suatu yang rasional. Mereka juga termasuk dalam kelompok yang dikategorikan sebagai dewasa ya menurut takrifan dan perspektif perundangan negara. Adakah kita mahu terus membiarkan otak politik semata? Ianya sejajar dengan topik kita pada malam ini, iaitu representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran. Baik, tanpa mengelengahkan masa, saya akan menjemput Datuk Seri Mukris Mahathir ya untuk saya ajukan soalan pertama kepada beliau. Baik Datuk Seri, berdasarkan pengamatan dan pengalaman Datuk Seri dalam landscape politik ya, sebagai seorang bekas menteri dan bekas menteri di pusat dan juga Menteri Besar Kedah sebelum ini, apakah Datuk Seri merasakan representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran kini memadai? Adakah anak muda di Malaysia ini sudah bersedia? Datuk Seri, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana saya dijemput untuk bersama-sama dengan saudara-saudari semua di dalam program kita pada hari ini, dan topiknya sangat menarik ya. Kita nak lihat, nak bincangkan sedikit sebanyak peranan anak-anak muda, adakah peranan ataupun tidak, dan saya rasa seperti mana yang Imran sebut tadi, memang tepat masanya saya ingat, kerana bila sudah diluluskan di Dewan Rakyat, bagi anak-anak muda umur 18 tahun pun sudah boleh mengundi, dan ini satu yang sangat-sangat signifikan dalam sejarah politik negara kita ini.
Dan saya kira tidak ada satu isu pun dalam negara ini tidak melibatkan anak muda. Dan setentunya masa depan negara kita ini akan diwarisi oleh mereka. Kenapa tidak mereka diberikan peluang untuk merangka ataupun menetapkan hala tuju negara ini berada di atas landasan yang bukan hanya betul tetapi landasan yang menepati cita rasa dan aspirasi anak-anak muda itu sendiri. Saya rasa anak-anak muda Malaysia sekarang ini pun internet savvy ya. Mereka dah biasa mendapat maklumat di ujung jari ini. Jadi mereka serba tahu mengenai beberapa isu yang relevan bagi mereka dan begitu banyak sekali sebenarnya isu-isu tersebut. Antara lain soal peluang pekerjaan, soal perumahan, ya, peluang perniagaan, ada yang masih lagi nak melanjutkan pendidikan mereka sendiri, jadi bagaimana mereka dapat menikmati faedah daripada dasar-dasar kerajaan yang akan membantu mereka. Dan selain daripada itu, anak-anak muda begitu prihatin terhadap isu-isu kelestarian alam sekitar contohnya, ya. Isu-isu sosial. Jadi saya ingat sudah tiba masanya suara mereka itu didengar secara rasmi, ya, bukan hanya di dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya sahaja, tetapi secara rasminya melalui NGO, malah parti-parti politik, ya, supaya akhirnya apa yang mereka bangkitkan itu boleh diperbahaskan, dipertimbangkan, malah boleh diluluskan di peringkat tertinggi legislatif negara, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Jadi itu pandangan awal saya mengenai topik representasi anak-anak muda dalam politik dan pentadbiran, insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri atas sedikit pembukaan dan pengenalan mengenai pandangan Datuk Seri dalam soal representasi anak muda, ya, di Malaysia. Benar, dan saya juga agak setuju kerananya kalau kita lihat dalam kelompok seusia 18 tahun ini juga mereka sudah boleh bekerja, ada, dan kenapa pula mereka diberi halangan, ya, untuk tidak mengundi dalam pilihan raya akan datang. Dan juga kita sedia maklum bahawa implementasi undi 18 itu pun belum lagi dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita beralih seterusnya kepada panelis kedua kita, Dr. Abu Hafiz. Dr. Abu Hafiz, kalau kita tengok anak muda ini tidak ada pengalaman. Kita sering dengar anak muda ini tak ada pengalaman. Mereka perlu belajar lebih banyak sebelum boleh menjawat apa-apa jawatan penting, ya. Jangan sibuk hal orang besar. Inilah ungkapan-ungkapan yang kita dengar, bukan saja di peringkat atasan, malah di peringkat kaumbi, ya. Malah mereka juga bukannya memegang tampuk jawatan di dalam pentadbiran, hanyalah dalam parti politik, tetapi mereka memandang sinis terhadap golongan-golongan muda ini. Jadi apakah respon doktor apabila ada dalam kalangan masyarakat berpendapat begini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Imran yang membuka acara kita pada malam ini, dan yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhlis bin Mahathir, Presiden Parti Pejuang Tanah Air, yang sama-sama nampaknya mungkin boleh menjadi sebahagian tonggak kepada pejuang muda, dan memang nampak muda malam ni, insya-Allah. Dan berbalik kepada persoalan yang diberikan, iaitu tajuk kita representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran, dan adanya konotasi-konotasi yang tidak mesra kepada anak muda, tidak ada pengalaman, tidak ada sebarang ilmu. Saya punya dua lah mungkin segmen jawapan di sini. Pertama, kepada anak muda yang mungkin sebahagiannya adalah cabaran kepada kami dan kita sebagai anak muda.
Sudah tentu apabila sesuatu ruang dan tanggungjawab yang ingin diberikan kepada anak muda itu, kita sebagai anak muda perlu membuktikan sesuatu. Kita perlu mempunyai persiapan mengapa dan bagaimana dan di mana yang perlu untuk kita diletakkan. Sekiranya kita mampu untuk membuktikan sesuatu, saya kira tidak ada satu ruang alasan yang boleh untuk diberikan oleh kelompok-kelompok yang tidak mesra, saya tidak katakan anti, yang tidak mesra kepada anak muda untuk diberikan jawatan, untuk diberikan ruang, untuk menjadi representatif, untuk mewakili anak muda di dalam jawatan-jawatan sama dalam politik ataupun pentadbiran. Kita tidak boleh take for granted. Oleh kerana hari ini bercakapnya anak muda, maka semua mesti anak muda saja. Benar, kita mahukan itu. Tetapi anak muda itu sendiri perlu untuk mempersiapkan diri daripada ideanya, daripada persiapan pentadbirannya. Jangan nanti apabila diberikan ruang, akhirnya sesuatu yang berseberangan ataupun yang negatif berlaku dan akan digunakan konotasi itu. Tengok, kita dah bagi pada anak muda, gagal. Maka kita tak mau begitu. Itu antara segmen yang pertama. Segmen yang kedua adalah apabila orang-orang yang senior, orang-orang yang lama yang telah pun duduk di tempat tersebut begitu lama, tidak memberikan ruang dan menyatakan bahawa tengok tak ada pengalaman, tidak ada sebarang track record. Setakat kita lihat di dalam negara kita, Malaysia, yang tanah air kita ini, yang banyak merosakkan, yang banyak tertangkap dengan korupsi, yang banyak bermasalah dalam pentadbiran adalah orang-orang yang telah berumur. Kalau nak mengikut sefirnya, secara track recordnya, yang merosakkan sistem pentadbiran, sistem politik ini adalah orang-orang lama ataupun orang-orang tua, maka sepatutnya pilihan yang terbaik adalah untuk menukar kiblat daripada orang yang lama itu kepada orang muda, kerana telah terbukti bahawa orang yang lama itu telah pun gagal dan merosakkan negara. Namun bukan itu yang kita mahu jadikan kad bargaining card untuk memberikan kepada anak muda. Maka kedua belah segmen jawapan ini perlu untuk diimbangkan. Anak muda perlu bersedia. Apabila bercakap, kadang-kadang saya tahu ada yang datang kepada saya dan juga teman-teman di kalangan pejuang muda menyatakan bahawa bercakap tentang isu anak muda, bercakap dengan sesuatu yang menyentuh isu anak muda. Saya kira anak muda ini perlu lebih luas. Ia bukan hanya terikat saja kepada isu anak muda, kerana isu berkaitan dengan pekerjaan, isu berkaitan dengan ekonomi tidak hanya menyentuh anak muda tapi seluruhnya. Anak muda di kalangan lelaki dan perempuan, orang yang lebih tua ataupun anak-anak kecil, ini semua mempunyai ruang di dalam perbincangan anak muda. Oleh yang demikian, apabila kita mempersiapkan diri kita melampaui daripada isu anak muda, bermaksud kita anak muda telah pun bersedia untuk sampai kepada tahap yang terbaik, mengambil alih pentadbiran, mengambil alih peranan di dalam politik, dan yang kita bawa adalah kualiti. Bukan hanya meminta ataupun mendesak di atas kapasiti kita saja anak muda, tetapi kita menawarkan sesuatu yang berkualiti, bahawa dia ini adalah anak muda, bukan saja kerana anak mudanya, tetapi dia mampu untuk membawa arus politik dan pentadbiran itu kepada satu standard yang lebih baik daripada apa yang sedang kita lihat dalam Malaysia. Apatah lagi pasca langkah Sheraton dengan pengkhianatan, dengan ketidakmampuan kerajaan semasa. Oleh yang demikian, saya kira penghujahan yang ditolak, yang kita mampu tolak daripada dakwaan-dakwaan kononnya kita lemah, kita tidak mampu, adalah satu dakwaan yang tidak tepat. Namun anak muda perlu mempersiapkan diri. Sekian. Baik, terima kasih Ustaz Abu, penjelasan yang cukup baik bagi permulaan topik kita. Benar sekali ya, anak muda ini juga perlu mempersiapkan diri bagi cabaran dalam keterbelatan diri mereka ya dalam politik tanah air ini. Dan juga kita dapat lihat kalau kita kaitkan juga di peringkat legislatif ya, dalam Dewan Rakyat, sehinggakan di mana kita tengok pada insiden yang mana ahli Parlimen Muar ya, yang berhormat Syed Saddiq diperlekeh di sini sebegitu saja, dan juga dilontarkan dengan persoalan yang mana budak mentah ya, kamu ni banyak kena belajar lagi. Ini membuktikan bahawa peranan anak muda itu juga
kalau kita lihat daripada pandangan ahli-ahli parlimen ini juga, mereka dipilih kes begitu saja, dan inilah perlunya representasi anak muda dalam politik supaya kita dapat mengubah budaya politik ini dengan lebih matang dan juga menampilkan contoh profesionalisme yang tinggi, di mana mereka menonjolkan personaliti mereka sebagai ahli parlimen. Baik, kita beralih pula kepada Datuk Seri. Datuk Seri merupakan seorang wakil rakyat yang terlibat dalam proses pemindaan Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh pada undi 18 ini. Semasa kerajaan telah berjaya meminda perenggan B bagi perkara 47 Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan umur warga negara yang layak untuk menjadi ahli Dewan Rakyat daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Dan juga perenggan A bagi fasal 1 perkara 119 Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan umur seseorang warga negara yang layak untuk mengundi daripada 21 kepada 18 tahun. Jadi kita dapat lihat di sini yang mana undi bipartisan itu sendiri termasuklah daripada parti pembangkang sendiri, yang mana ketika itu terdiri daripada parti UMNO dan juga parti PAS. Dan pada pendapat Datuk Seri, mengapa Datuk Seri mengundi untuk menyokong pindaan ini? Seperti mana yang dikatakan tadi, saya rasa memang sudah tiba masanya untuk mana-mana kerajaan sekalipun, apabila dia mempertimbangkan sebuah dasar baru untuk negara, untuk memberi manfaat kepada rakyat di masa kini dan juga masa depan, suara anak muda tu perlu diambil kira. Bayangkanlah kalau kita membuat satu dasar, contohnya mengenai pengangguran contohnya, tapi kita tak mendengar apa pandangan anak muda, ada kemungkinan besar kita dari segi yang tidak menepati kehendak pemegang taruh tu ataupun stakeholder tu sendiri, iaitu anak-anak muda ini. Jadi saya kira ini sangat penting. Tapi pada waktu yang sama, tak kurang pentinglah satu keinginan, satu azam yang mesti wujud di kalangan anak-anak muda itu sendiri untuk menggunakan peluang yang diberikan itu. Dan semua negara ada, memang banyak negara lah, tapi tak semua negara, dan negara kita baru saja pertimbangkan dah diluluskan di parlimen, untuk membenarkan anak muda itu terlibat secara langsung dalam mengundi, bukan setakat mengundi saja tapi boleh bersuara, kerana bila bersuara barulah ahli-ahli politik, baik parti-parti politik akan menggubal dasar ataupun membuat janji-janji semata-mata untuk menarik sokongan anak muda ini. Kalau tidak menjadi pengundi, kadang-kadang ahli waris tak heran sangat, tapi kalau ada kuasa penentu untuk menentukan siapa boleh menang dalam pilihan raya, siapa boleh tubuh kerajaan, dan jumlahnya begitu banyak pula tu, dikatakan lebih 7 juta pengundi baru, kalau semuanya lulus sebagai pengundi, tentunya ini satu a force to be reckoned with, orang kata, satu kuasa yang tak boleh diabaikan. Jadi sambil dah ada kuasa itu, saya rasa rugi sangatlah kalau anak-anak muda tak ambil kesempatan itu. Kita tak mahu dari kalangan anak muda, walaupun dah ada peluang untuk mengundi, untuk menentukan masa depan negara kita ini mengikut acuan yang mereka hendakkan itu, mereka mungkin ada sikap apathetik, ataupun tak nak ambil tahu, tak terlibat, tak ada semangat advokasi untuk menengahkan isu-isu yang mereka anggap penting. Dan ini telah terbukti, ianya berlaku di United Kingdom. Kali pertama Brexit telah dibuat satu referendum. Jadi referendum itu dibuat melalui undian. Kali pertama undian dibuat untuk menyokong ataupun menolak Brexit. Undi anak muda itu sangat kecil. Entah kenapa
anak-anak muda tak ambil tahu, mereka rasakan ini hal orang dewasa. Kononnya mereka ni belum dewasa lagi, jadi dia biarkan saja, dan mereka terkejut apabila keputusan telah diumumkan, Brexit telah diluluskan, dan selepas itu baru mereka faham bahawa Brexit ini tidak memberi manfaat kepada mereka, malah mengekang pergerakan mereka. Tidak lagi United Kingdom ni dianggap sebagai sebahagian daripada kesatuan Eropah. Maka mereka rasa kesal bahawa mereka tidak terlibat secara langsung dan mengundi sewaktu dibuat referendum Brexit kali pertama itu. Jadi ini telah membuktikan bahawa penting sangat untuk anak-anak muda ini terlibat dalam proses politik, proses legislatif yang kita ada dalam negara kita ini, supaya masa depan yang kita warisi itu adalah satu masa depan yang menepati kehendak mereka itu. Yang cukup baik, di mana juga betul kalau kita lihat pada statistik ya, yang mana jumlah pengundi ini juga dijangka meningkat kepada 22.7 juta ya, mengikut Jabatan Perangkaan Negara ya, bukannya daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, menjelang tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan lebih 50% berbanding 14.9 juta yang direkodkan menerusi daftar pemilih ya pada pilihan raya umum ke-14. Jadi indikator ini juga berupaya membuka ruang untuk golongan muda terbabit dalam mencorak kepimpinan negara. Dan juga kalau kita lihat ya, sebagai contoh di beberapa negara luar yang mana pemimpin nombor satu mereka seperti Emmanuel Macron ya, Presiden Perancis berumur 39 tahun ketika menjawat ya. Julia Retters, Perdana Menteri Estonia berusia 39 tahun. Dan juga Jacinda Ardern ya, yang jadi jika orang muda ini juga telah sedia dimatangkan untuk bercakap mengenai tanggungjawab terhadap negara, dan sudah tentu mereka perlu keharapan dan juga mencorak langkah untuk sama-sama kita melakukan perubahan dalam mencorak politik nasional ini. Baik, soalan seterusnya buat Ustaz Dr. Hafiz. Rata-rata ramai anak muda ini sudah pun muak dengan politik. Kalau kita lihat di ruangan legal media sosial, terutama di Twitter ya, rata-rata anak-anak muda ini sudah muak. Mereka juga they seems to get fed up lah dengan apa current political selepasnya berlaku langkah Sheraton, yang mana juga kerajaan pada hari ini juga dilihat gagal untuk daripada segi ketulusan pentadbiran dan juga integriti, yang mana melibatkan dalam usaha menangani wabak pandemik dan sebagainya. Banyak juga konotasi buruk tokoh dan pemimpin parti, termasuklah juga melibatkan pemimpin-pemimpin utama dalam Parti Pejuang. Apa yang Dr. akan dan sedang lakukan untuk merubah persepsi ini? Apa lainnya Parti Pejuang ini berbanding puluhan parti Melayu yang ada di luar sana, yang mengaku parti mereka itu adalah parti untuk orang muda yang mengutamakan aspirasi serta masa depan mereka. Silakan. Terima kasih Saudara Imran. Antara yang saya impikan, yang mana kita tidak mahulah untuk menjanjikan ataupun menyatakan ia adalah satu aliran gaya dalam pejuang muda, khususnya dalam Parti Pejuang ini, saya katakan bahawa kita perlu untuk mempersiapkan ahli-ahli kita, khususnya di kalangan anak muda dalam pejuang muda ini, berfikir bagaimana polisi kenegaraan itu dapat dipelajari, dapat dihadam, dan sistem pentadbiran dan pengurusan itu dapat dikuasai oleh mereka. Sebagai contoh, kita cuba untuk membentuk biro-biro di dalam pejuang muda ini adalah berdasarkan
kemungkin dalam keadaan kementerian-kementerian yang ada. Maka setiap daripada biro-biro itu akan meneliti bagaimana perjalanan, bagaimana polisi dalam sesebuah kementerian agar kita tidak hanya menjadi kumpulan anak muda yang bergerak sebagai pengkritik semata-mata, tetapi mencadangkan satu solusi. Contoh, sekiranya dalam keadaan sekarang kita ada pemberian vaksin, bagaimana cara yang lebih baik, adakah ianya perlu untuk dibuka kepada kumpulan swasta, kita mampu untuk cadangkan. Ia mungkin akan membawa kepada satu respon daripada Kementerian Kesihatan ataupun pihak jawatan kuasa khas vaksin ini, namun kita mempunyai ruang sumbang saran kepada kerajaan. Baik. Maka itu antara contoh persiapan yang kita akan berikan, kita akan fokuskan di dalam pejuang muda. Next adalah bagaimana empowerment of our ahli, our members. Tidak boleh hanya di kalangan 3-4 orang sahaja yang mampu untuk berbicara, melakukan pengucapan awam. Kita perlu memberikan kemampuan untuk mereka bercakap di khayal ramai. Bagaimana menyusun idea, bagaimana kita mampu untuk menawarkan sesuatu, bagaimana menghadapi kritikan. Apabila adanya ruang ataupun kaedah menambah nilai, added value kepada ahli-ahli kita, kita merasakan insya-Allah anak-anak muda dapat melihat bahawa dia masuk dalam parti politik bukan sekadar untuk berfikir bagaimana untuk menjadi calon, bagaimana untuk membuat lantikan, tidak. Tapi di sini ruang untuk mereka menanam rasa cinta terhadap negara, nasionalisme, menambah ilmu pengurusan, menambah ilmu pentadbiran dan yang lain-lain. Baik, berlaku political fatigue di kalangan anak-anak muda. Kita tak boleh untuk nafikan bahawa perkara ini adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Selepas daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang politik ketika mana langkah Sheraton. Mereka berhak untuk marah, mereka berhak untuk fed up, tetapi kita perlu untuk terus memberikan semangat. Apabila dalam kehidupan kita tidak boleh untuk, apabila berlaku sesuatu yang kita tidak sukai, kita berpatah arang dan tidak mahu meneruskan perjuangan. Ya, kita kata kalau anda merasa fed up, rehat sebentar dan kita perlu untuk terus bangkit dan memberikan sesuatu lonjakan sekali lagi di dalam politik. Kerana apa? Kerana inilah jiwa dan juga kaedah anak muda. Inilah kedudukan anak muda. Saya teringat kepada kata-kata seorang penyair dan juga tokoh agama di Indonesia yang dikenali oleh Gus Mus. Dia menyatakan bahawa anak muda itu gila-gila. Maksudnya orang yang gila-gila ni jangan cepat patah semangat. Dia gila-gila. Jangan jadikan anak muda itu tua sebelum waktunya. Maka kita perlu untuk manipulate ataupun perkataan tu mungkin agak ada konotasi negatif. Kita perlu untuk memanfaatkan semangat mudanya, jiwanya, energinya supaya mereka tidak lama untuk berehat, tidak lama untuk merasa fed up dan kita bangkit semula semangat itu. Dan negara ini tidak mampu untuk melihat anak-anak mudanya merasa patah hati terhadap politik selama-lamanya. Kerana ingat, seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Utama Haji Mukhlis Mahathir sebentar tadi, kita perlu belajar daripada anak-anak muda di UK. Apabila mereka tidak keluar, jumlah yang keluar dari untuk referendum Brexit itu tidak tinggi. Dan jumlah untuk anak muda keluar mengundi itu juga rendah. Akhirnya mereka merasa menyesal apabila Brexit itu diluluskan dengan split yang sangat rendah. Saya kira dalam less than 5% antara yang menyatakan yes dan juga no. Baik. Kerana apa? Kerana ingat, anak-anak muda, sahabat-sahabat, teman-teman yang berada di luar yang menonton perancangan pada malam ini. Kita lihat, hanya dengan satu orang senator yang diberikan jawatan Menteri Pendidikan. Dia seorang. Sudahlah tidak menang, satu. Dan yang kedua, dia itu dilantik pada satu posisi yang sangat sensitif, yang sangat kena, itu Menteri Pendidikan. Dia seorang yang gagal untuk melakukan kerjanya yang lebih baik, menyebabkan jutaan pelajar, jutaan guru merasa tidak terurus dengan baik disebabkan oleh seorang menteri yang tidak mampu melakukan kerjanya dengan baik. Lihat, hanya dengan satu orang mungkin boleh menyebabkan 37.2 ataupun 32.7 juta rakyat Malaysia merana. Dan kita, ketika mana kita kritik, kita kata macam-macam,
ingat, for the next 5 years, untuk satu term, 5 tahun mandat yang diberikan itu, kita yang akan merana kerana kita memilih yang salah ataupun kita tidak memilih, sehingga pilihan-pilihan yang salah itu melebihi daripada pilihan yang benar. Maka dalam Parti Pejuang ini, selain daripada yang ditekankan oleh ayahanda pengerusi, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, dan juga Presiden selalu mengingatkan bahawa parti ini adalah parti yang ingin menjadikan prinsip dan integriti itu adalah yang terbaik, kita berusaha. Kita bukan satu parti yang sempurna, tetapi adalah komitmen yang kita lakukan. Pembelajaran daripada parti sebelum ini iaitu Bersatu. InsyaAllah kita mampu menawarkan sesuatu yang baik. Caranya macam mana? Join kami. InsyaAllah kami akan tunjukkan jalan yang terbaik. Kita boleh untuk complement each other untuk memperbaiki apa yang ada di dalam satu wadah siasah yang alternatif, yang terbaik insya-Allah pada waktu ini. Sekian. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi sedikit persoalannya yang saya nak tanya. Doktor merupakan seorang ketua Said Pemuda kepada sebuah parti melebis yang baru, ya. Jadi kalau kita nak bandingkan antara Parti Pejuang, ya, Parti UMNO, Waimar juga Parti Bersatu dan Parti PAS. Jadi di sini mungkin daripada perspektif anak muda, mereka melihat ke semua parti. Kalau kita lihat daripada sudut pimpinan Parti Pejuang pun, kalau kita lihat pada statement yang dikeluarkan baru-baru ini, kita lihat barisan pucuk pimpinan tertinggi pun masih juga dibarisi oleh orang yang dianggap berusia dan bukannya orang muda. Dan orang muda ini diletakkan atas kapasiti kepada sayap pemuda yang ditubuhnya pejuang muda dan pejuang wanita muda. Jadi apa yang pejuang muda di bawah pimpinan Dr. Abu Hafiz boleh tawarkan supaya anak-anak muda ini tertarik, ya. Kerana kita nak mungkin saya rasa ramai, ya, penonton-penonton yang melihat video kita pada malam ini, live stream ini, tertanya-tanya apa aspirasi pejuang muda ini ingin bawakan, apakah ideologi perjuangan yang ingin dibawa. Okey. Saya kira untuk menyatakan bahawa ruang itu kepada anak muda khususnya di dalam kepimpinan utama ini tidak diberikan juga tidak berapa tepat. Kerana antara keberaniannya dalam ketua penerangan kita adalah saudara Ulia Aqamah, yang mana beliau diberikan tanggungjawab dan amanah sebagai seorang ketua penerangan, yang satu jawatan yang kanan juga dalam parti. Dan saya satu orang yang tidak menyatakan bahawa kepimpinan itu mesti muda semuanya, tidak. Ia perlu seimbang. Kerana kegilaan ataupun energetiknya anak-anak muda itu kadang-kadang dia terlajak. Maka penyeimbangan antara anak muda dan juga orang-orang yang lama untuk memberikan hikmah, untuk memberikan nasihat di atas keterujaan, di dalam memberikan pandangan, di dalam membuat keputusan, di dalam bertindak. Maka di sini yang diberikan tanggungjawab itu kepada beberapa watak, dan dalam kepimpinan Majlis Eksekutif Pusat itu ramai watak-watak yang baru yang tidak datang daripada latar belakang politik, yang sebelum yang baru untuk hadir sebagai orang-orang yang orang politik, tetapi mereka sebelum ini tak pernah masuk pada parti-parti politik yang sebelum daripada pejuang secara aktif. Maka pejuang muda, sayap muda ini, sayap pemuda ini nak bagaimana? InsyaAllah dalam keadaan yang bersemangat, yang teruja sebagai kuasa pendesak, kita akan membuat sesuatu yang insyaAllah akan dihormati, didengar dan diambil pusing oleh kepimpinan, hatta mereka akan memberikan ruang-ruang yang lebih besar, dan insyaAllah saya kira komitmen itu boleh juga dipersetujui oleh Datuk Seri Presiden kita pada malam ini untuk membuka pintu seluas-luasnya, bukan sahaja kepada peranan, pandangan, tetapi keputusan itu mengambil kira secara serius terhadap apa yang akan dilontarkan, akan diberikan oleh anak-anak muda. Itu mungkin jawapan pada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang memang mendalam mengenai hasrat dan juga daripada Parti Pejuang, daripada pendapat Dr. Abu Hafiz selaku Ketua Pejuang Muda. Baik, buat semua penonton, kita akan berehat sebentar dan teruskan menonton. Anda akan juga menonton video
jangan live ke apa, sebab kita akan ada lebih banyak sesi perbualan. Dan juga buat penonton yang menonton video kita pada malam ini secara live stream, anda boleh meninggalkan soalan anda di ruang komentar itu, kerana nanti kami akan ada sesi soalan jawab antara panelis dan juga netizen yang mana meninggalkan ruangan di ruangan komentar itu. Baik, selamat Brad. Kita selalu dipandang rendah. Tapi hari ini kita berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Malaysia has confirmed its first locally transmitted case of the novel coronavirus. 212 kes terbaru yang dilaporkan. Malaysia has placed several residential areas around the Kuala Lumpur wholesale market under complete lockdown. Tapi apabila kita belajar daripada sejarah, jika kita sanggup, berani dan bersatu, kita boleh membawa perubahan yang lebih besar. Baik, kembali semula kepada rancangan Bicara Tanah Air yang merupakan jolong kalinya diadakan, dan juga topik kita pada malam ini adalah mengenai representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran. Kembali semula dalam sesi diskusi bersama panelis, kedua-dua panelis jemputan kita yang merupakan juga pimpinan Parti Pejuang Tanah Air. Baik, tanpa melengahkan masa, Datuk Seri, saya ingin soalan kepada dua-dua panel untuk menjawab, dan kita mulakan dulu dengan Datuk Seri sebelum beralih kepada Dr. Abu Hafiz. Baik, secara ideal ini juga merupakan nasihatlah kepada anak muda yang menonton live stream kita pada malam ini. Secara idealnya, apakah kelengkapan yang perlu ada pada seorang anak muda dalam politik? Adakah representasi anak muda sedia ada ini sudah cukup ampuh, sudah cukup kuat dan berkesan bagi mendesak perubahan di peringkat polisi serta dasar, ya, sebagai satu suara pendesak yang kita mahukan radical change dalam landscape politik tanah air? Okay, boleh Datuk Seri jawab. Ya, terima kasih atas soalan yang dikemukakan itu. Pada pandangan saya ingat apa yang wajib ada pada seorang anak muda yang tak terlibat di dalam merangka masa depan melalui politik negara ini ialah ilmu pengetahuan. Itu yang pertama, ya. Ilmu kena cukup dan ilmu ni boleh datang daripada mana-mana, baik dari segi akademik ataupun pendedahannya kepada persekitaran dia yang mungkin memberi dia keyakinan mengenai beberapa isu yang nak dibangkitkan. Jadi semua ini sangat diperlukan. Yang keduanya ialah mesti sentiasa mahu mendengar, ya, meneliti, mempertimbangkan pandangan-pandangan lain, termasuklah pandangan daripada orang lama. Tadi bila kita tengok klip video ada disebut oleh Tuan Mahathir bahawa kita perlu belajar daripada sejarah kita, dan pernah diungkapkan bahawa mereka yang tidak belajar daripada sejarah akan sentiasa mengulangi kesilapan silam. Jadi kita tidak mahu itu berlaku. Sebaiknya kita mahu kita memperbaiki memperbaiki kedudukan kita sendiri, kerana kita sudah belajar daripada pengalaman yang lama. Kita tidak mengulangi kesilapan itu, kerana ke depan ini dengan teknologi barunya, dengan perkembangan geopolitik dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada presiden, yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yang mana pengalaman lama tak akan membantu kita mengatasinya. Saya teringat apabila saya baca mengenai alam kejaya, syarikat-syarikat besar di dunia, bagaimana mereka menawarkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda sekarang ni. Dan kita lihat ada satu trend yang agak menarik. Antara lain ialah kalaulah satu bank dia nak ambil kerja
anak-anak muda ni, graduan-graduan baru daripada universiti, mungkin pada pemikiran kita tentulah bank dia nak pilih orang yang ada kelulusan akademik dalam bidang kewangan agaknya kan. Tetapi sekarang ni kita lihat mereka lebih terbuka berbanding dulu untuk menerima graduan-graduan dalam bidang yang sangat berlainan daripada kewangan. Contohnya dalam bidang seni ataupun dalam bidang literature, ya. Dalam bidang muzik pun dia ambil juga. Apa sebabnya? Sebab bila kita wujudkan satu organisasi itu, dan dalam kes ini katalah perbankan, dan kita kelilingi diri kita ni dengan hanya orang yang faham mengenai soal kewangan saja, maka bila timbul satu masalah yang tak pernah berlaku sebelum ini, kadang-kadang orang yang sama pemikiran dia tak boleh mencapai satu penyelesaian. Dia kena cari orang yang boleh fikir luar kotak. Jadi dalam yang luar kotak ni orang yang tak biasalah dengan bidang yang ditumpukan dalam organisasi tersebut. Jadi macam itu jugalah dengan anak-anak muda dalam bidang politik ini. Kita nakkan anak muda yang ada idea yang luar biasa, ya. Dr. Abu Hafiz sebut tadi yang gila-gila sikit ni, sebab kadang-kadang itulah caranya yang terbaik untuk kita menyelesaikan satu masalah, kerana keupayaan kita untuk fikir luar kotak. Jadi saya ingat itu antara perkara-perkara yang perlu diwujud dalam seorang anak muda yang berminat untuk terlibat secara langsung dalam bidang politik ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Dan kita juga faham ni, termasuk selain daripada pada ability ya pada seorang anak muda itu sendiri juga, saya merasakan pada pendapat saya ini juga ianya juga merupakan tanggungjawab kerajaan ya untuk menggambling usaha memberi kesedaran politik kepada anak muda mengenai hal ini. Dan saya rasa kerajaan pada hari ini juga perlu sedia maklum bahawa mereka perlu literasi politik di kalangan anak muda supaya mereka bukan sahaja didedahkan dengan konsep politik kepartian, malah daripada amalan sistem demokrasi ya. Kalau kita lihat rata-rata ramai anak muda yang dia ada di Malaysia ini, khususnya di kawasan bandar saja yang lebih terdedah dengan akses ataupun maklumat dengan apa yang terjadi pada situasi politik yang sedang berlaku di Malaysia pada hari ini. Dan kepada Ustaz Abu, apakah pendapat Ustaz Abu? Adakah suara mereka ini benar-benar diangkat ataupun ianya sekadar halwa telinga untuk menyedapkan hati? Jika ia, apa buktinya? Persilakan Ustaz. Okay. Baik. Di sini antara kepentingan yang perlu untuk kita lah Parti Berjuang dan juga khususnya pejuang muda untuk membina bagaimana representasi kelompok masyarakat itu akan wujud di dalam Parti Pejuang. Mereka merasakan bahawa kadang-kadang bila politik, Datuk Seri sebutkan tadi bagaimana ilmu itu merupakan permulaan kepada anak muda untuk bermula di dalam politik. Dalam pepatah Arab dia menyatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak mempunyai apa-apa tidak akan boleh untuk menyumbang. Kita tidak mempunyai duit dalam poket dan kemudian kita bercakap ingin memberikan sedekah dalam bentuk wang ringgit. Betul, pepatah itu menyatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tak akan boleh untuk memberi. Maka bagaimana kita yang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengalaman, sama ada secara formal ataupun informal, untuk menyumbang ataupun berkongsi. Maka pengalaman dan ilmu itu perlu ada. Satu. Dan apabila untuk berpolitik itu secara falsafahnya adalah pengurusan sebuah negara. Dan ini latar belakang tentang falsafah politik dan macam-macam lah. Maka adalah bagaimana menguruskan sebuah negara yang mempunyai banyak segmen. Saya tertarik antaranya ada yang menyatakan tentang bagaimana anak seni, bagaimana tentang muzik. Walaupun saya datang dari latar belakang orang agama, untuk menggambarkan dalam pentadbiran sebuah negara, saya tidak boleh untuk melihat hanya kepada kelompok-kelompok yang dianggap essential, yang dianggap sebagai
oh yang ini mempunyai nilai profesionalism yang tinggi, engineering, dalam bidang perubatan dan lain. Tak. Dalam kadang-kadang social sciences, sains sosial, orang bercakap tentang bahasa, orang bercakap tentang seni, orang bercakap mungkin tentang muzik, orang bercakap tentang pertanian. Bagaimana mereka ini boleh merasakan bahawa aku ada tempat di dalam Parti Pejuang dan suara-suara aku itu wujud di dalam Parti Pejuang. Ini antara cabaran yang akan wujud kepada kita, dan kita sama-sama yang kita dikepalai secara eksekutifnya, di sini kita ada yang antara yang tertinggi iaitu Datuk Seri Presiden, sama-sama kita gembling macam mana mereka merasakan bahawa wujudnya kumpulan-kumpulan yang dianggap sebagai yang berada di tepian, yang tidak dianggap sebagai profesional yang terhormat, itu tidak sahaja diletakkan di dalam fokus dan perjuangan kita, tetapi kita melihat di kawasan luar bandar, mereka yang berada sebagai gig economy, mereka yang bekerja sebagai grab food rider dan yang lain-lain. Maka di situlah yang saya setujui apa yang pertanyaan asal daripada saudari Imran. Adakah mereka ini sekadar ditunggangi? Ya, orang politik ada waktu-waktunya suka untuk menunggang pada isu-isu tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu. Namun kita perlu untuk fokus di sini. Bagaimana mereka ini punya suara dan ada tindakan dan solusi. Sebab bayangkan, kalau saya berada dalam satu segmen kemasyarakatan, segmen pekerjaan, saya nak pergi kepada parti A, B, C, semua tak merasakan bahawa isu saya ini sellable, ada market di dalam politik. Sedangkan kumpulan mereka ada jumlah yang agak signifikan, yang boleh membawa kepada sokongan, yang boleh membawa kepada undi. Sebab itulah di peringkat awalnya, selain daripada isu undi, isu sokongan, mengapa kita mahu masuk terjun ke dalam politik ini? Adalah kerana sayangkan bangsa. Ini adalah antara satu frasa terakhir sebelum menutup program Ayahanda Tun Dr. Mahathir di Sinar Harian beberapa waktu yang lalu, yang menyentuh saya sebagai satu orang pimpinan di dalam Parti Pejuang dan juga sebagai seorang anak bangsa. Ya, seronoklah mungkin orang itu dilantik itu, ada nama ini, ada lantikan itu. Tetapi at the end of the day, kita sangat memerlukan kepada keikhlasan di dalam memperjuangkan nasib bangsa kita sendiri, nasib agama kita dan nasib tanah air. Dan di sinilah platformnya. Kita mencanai idea, menyatukan kekuatan bagaimana kita mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan sehingga ia dapat dilihat oleh anak muda. Tak perlu untuk kempen. Banyak sampai satu tahap. Mereka datang dan dia kata, saya ingin menyumbang, memperkasakan bangsa dan saya ingin bersama dengan pejuang muda dan Parti Pejuang Tanah Air. Itu antara idea umum saya. Terima kasih. Baik, saya rasa itu satu penjelasan yang cukup baik daripada Dr. Abu Hafiz ya, mengenai peranan dan yang akan dimainkan oleh Parti Pejuang dalam menambat hati-hati anak muda ini. Dan saya rasa juga Parti Pejuang daripada saat sekarang juga perlu menangani fikiran anak-anak muda dalam parti kita sendiri untuk mendapat hati kelompok ini. Baik, seterusnya kita akan ke sesi menjawab beberapa soalan daripada penonton kita yang meninggalkan soalan mereka di ruangan komentar. Kita akan pergi ke saudara Taufik Jusoh. Jadi soalan ini kepada Dr. Abu Hafiz dan juga Datuk Seri, ya. Ramai anak muda diminta melibatkan diri dalam politik, tetapi masih ramai yang tidak dapat melihat bagaimana politik ini relevan atau memberi kesan secara langsung. Selaku usaha muda kepada parti, bercadang untuk membantu mendidik anak muda mula melibatkan diri dengan platform Pejuang ini. Kita mulakan juga dulu dengan Datuk Seri sebagai Presiden Parti. Ya, bayangkanlah keadaannya di mana kerajaan yang telah dipilih melalui pilihan raya membuat satu dasar yang ditolak oleh anak-anak muda, yang dirasakan bahawa
dasar itu tidak memberi manfaat kepada orang muda dan mereka hendak lakukan sesuatu. Kalau mereka tidak terlibat dalam politik, mereka hanya sekadar komplain sajalah, ya, tapi tak boleh membawa apa-apa perubahan ataupun untuk kebaikan. Jadi oleh sebab itu nak salahkan kerajaan pula, mungkin suara orang muda itu tak didengari mungkin kerana kerajaan sendiri yang tak dengar, kerana ada anak muda yang bersuara tapi mereka tak dihiraukan, ataupun suara itu langsung tak dikemukakan pun. Jadi itu sebabnya sangat-sangat penting untuk anak muda ni terlibat secara langsung supaya apa juga yang terbuku dalam hati mereka itu boleh mereka luahkan dalam cara yang membawa faedah, ya. Dan saya sangat yakin idea-idea yang dibawa oleh anak-anak muda ini relevan bukan hanya untuk orang muda tapi untuk semua, ya. Contohnya tadi saya dengar saudara Imran disebut kerajaan berperanan untuk memberi tunjuk ajar, lebih kurang macam itulah, kepada anak-anak muda. Saya ingin nyatakan bahawa ada kalanya anak muda boleh beri tunjuk ajar pada kerajaan, ya. Contoh, Parlimen Belia. Parlimen Belia telah diadakan, diurus kesemuanya oleh orang muda, dibuat secara online, ya, dalam alam maya, dan ini berjalan begitu lancar. Isu-isu yang dibangkitkan telah dibahaskan dengan begitu baik sekali, walaupun adalah juga wakil-wakil parti, tetapi perbahasan tidaklah sampai nak mengata orang dan sebagainya. Itu satu pendekatan yang sangat terpuji yang sepatutnya dicontohi oleh kerajaan. Kenapa tidak kerajaan boleh membenarkan parlimen terus bersidang dalam bentuk seperti mana yang dilakukan oleh Parlimen Belia, iaitu macam yang kita buat sekarang ni secara online. Jadi dari situ saja kita dah nampak, ya, anak-anak muda ni teknologi ni memang di ujung jari dia dah, dia biasa sangat dah dengan live streaming, dengan face to face chatting, ya, dan sebagainya. Dan kenapa tidak teknologi yang wujud itu diguna pakai untuk keseharian kita, tambah pula lagi perkara penting, ya, dalam membahaskan dasar kerajaan dan sebagainya. Jadi daripada situ saja saya ingat saya haraplah anak-anak muda tidak putus asa, ya, tidak give up, ya. Ada disebut sebelum ini, don't give up, keep it up, ya. Jadi sebab saya sangat-sangat bimbang, ya, akan terjadi macam seorang tokoh terkemuka zaman dulu-dulu lah ni, Edmund Burke nama dia, yang mana dia sebut cara untuk kejahatan itu menang ialah apabila orang baik-baik tidak buat apa-apa, ya. Jadi kalau kita rasa kita ni dari kalangan yang baik-baik ni, kita nampak ada kemungkaran depan mata kita tapi kita tak buat apa-apa, maka akhirnya kejahatanlah yang akan menguasai keadaan. Jadi saya harap anak-anak muda akan tampil ke hadapan, berjuang habis-habisan, ya, gunalah apa platform sekalipun, buat secara yang hemah, ya, dan gunakan ilmu pengetahuan yang ada, insyaAllah kita akan mendapat sebuah negara yang lebih baik untuk diwarisi anak cucu-cucu kita. Baik, pandangan Dr. Abu Hafiz, silakan. Saya kira soalan dia berkisar tentang macam mana penglibatan anak muda dan mereka ini. Okey, saya tertarik ada beberapa relevan, bercadang untuk membantu mendidik, mula melibatkan. Ya, ada daripada segi teorinya berkaitan dengan mereka itu perlu tahu gambaran bagaimana parti itu ataupun politik itu bergerak, benar. Cuma ada juga dalam politik praktis yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak muda dalam memberikan pandangan. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Datuk Seri sebentar tadi berkaitan dengan
kita perlu untuk menyatakan bahawa demokrasi ini memang bingit. Orang memberikan pandangan A, orang memberikan pandangan B. Bila kita buat satu keputusan yang A, dah tentu yang B itu akan bising. Sekiranya kita ambil keputusan yang B, yang A ni akan mula bersuara. Kita tak akan mampu untuk memuaskan hati semua pihak. Namun, di dalam perbezaan pandangan ini yang perlu ditekankan adalah sikap berhemah kita. Sila berikan pandangan, berikan kritikan. Tapi kenapa perlu menggunakan perkataan-perkataan yang kesat? Perkataan-perkataan yang tidak secocoknya digunakan oleh orang yang beragama Islam dan berbudaya dengan budaya tinggi bangsa Melayu. Maka di sini yang saya ingin katakan bahawa penyampaian pandangan itu adalah sebahagian daripada proses pendidikan politik. Proses pendidikan politik. Sampaikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang terhormat, dalam keadaan yang baik. Next. Tadi juga disebutkan oleh Datuk Seri berkaitan dengan bagaimana satu kumpulan anak-anak muda di dalam parlimen mereka boleh buat secara online berbanding dengan ketakutan yang menipu di parlimen ataupun Dewan Rakyat kita yang sebenar dengan berbagai-bagai idea ataupun berbagai-bagai alasan untuk menutup Dewan Rakyat. Sungguh pun kita mengikut Westminster sistem Westminster. Tadi saya dalam perjalanan urusan kerja petang tadi untuk balik ke rumah, saya membuka live secara langsung ucapan Prime Minister question oleh Boris Johnson daripada House of Commons, bagaimana ahli-ahli parlimen mereka bersidang, sebahagian itu datang daripada secara online. Maka dibenarkan dan dibolehkan dan ia mampu untuk dilakukan. Namun satu poin sebelum kita pergi kepada soalan yang lain adalah bagaimana politik ini boleh diturunkan sedikit berbanding di peringkat makro tetapi kepada di peringkat mikro. Saya menulis dalam thesis PhD saya berkaitan dengan referendum. Dan ini mungkin boleh kita letakkan bagaimana sistem yang lebih bersifat bottom up berbanding dengan top down dalam kebanyakan negara. Apabila rakyat, anak-anak muda boleh gerakkan kerana energi dan semangat itu ada pada anak-anak muda, melihat sesuatu keperluan yang ada di tempat mereka, di kawasan DUN mereka, di kawasan parlimen mereka. Kita boleh meminta kerajaan ataupun PBT bergerak untuk membuat suatu peraturan. Sekiranya ada cadangan, ianya disokong oleh 50 orang ataupun 100 orang dan dihantar ke PBT kerajaan negeri ataupun agensi-agensi kerajaan, perlu untuk kalau ia memerlukan persetujuan, dibuat referendum di peringkat PBT, di peringkat kawasan-kawasan tertentu. Sehingga idea-idea yang baik itu sebelum dilaksanakan berlaku perdebatan, berlaku perbincangan awam, mungkin town hall, dan kemudian dibuka kepada kawasan tersebut untuk membuat referendum, pengundian, sehingga itu boleh menjadi satu polisi kepada tempat yang kecil ataupun di peringkat negeri ataupun lebih luas adalah di peringkat yang lebih di peringkat nasional. Maka penglibatan, mereka nampak adanya penglibatan yang aktif di kalangan anak-anak muda. Jadi kita kena berikan semangat kepada mereka bergerak. Kita mampu untuk mencadangkan sesuatu dan ini antara salah satu daripada idea yang mungkin kita boleh manfaatkan dan teliti dan menjadi salah satu agenda di dalam Parti Pejuang, khususnya Pejuang Muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Abu Hafiz atas lontaran pandangan yang dibuat sebentar tadi. Saya rasa banyak perkara-perkara yang menarik yang kita dapat dengar penjelasan daripada kedua-dua panelis kita pada malam ini. Semoga semua pandangan yang diberikan oleh kedua-dua panelis ini bermanfaat buat semua penonton yang bersama-sama kita dalam sesi live stream Bicara Tanah Air pada malam ini. Dan masa juga tidak berapa mengizinkan dan kita akan terus ke sesi kesimpulan daripada kedua-dua panelis. Baik, kita mulakan dahulu dengan Dr. Abu Hafiz. Boleh ya Dr. Abu Hafiz? Boleh. Baik. Pandangan serta juga pendapat doktor dalam rangkuman diskusi kita pada malam ini, ya, terutama sekali buat golongan muda di luar sana agar mereka ini sesekali tidak mengalah dan perlu teruskan perjuangan dalam merubah landscape politik tanah air. Baik.
Terima kasih kepada saudara Imran dan juga program yang pertama kita melalui Bicara Tanah Air, satu program yang dibuat di bawah Pejuang Muda, dan tajuk kita pada malam ini adalah representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran. Sudah tentu saya sebagai satu pimpinan di dalam sayap anak muda adalah mengharapkan representasi yang lebih tinggi dan ramai di kalangan anak muda dalam politik dan pentadbiran. Dan insya-Allah antara salah satu daripada objektif kita masuk dalam politik ini adalah untuk mentadbir dan memberikan sumbangan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Maka anak muda perlu untuk mempersiapkan diri. Representasi yang kita mahu perjuangkan ini di dalam politik, kenegaraan dan pentadbiran negara ini perlulah dibarisi oleh anak-anak muda yang telah pun bersiap siaga bagi mengambil alih tampuk pemerintahan dan pentadbiran itu dengan baik. Ia bukan sahaja diambil hanya kerana semata-mata anak muda, tetapi anak muda yang telah pun mampu untuk menggalas tugas yang terbaik bagi mempertahankan segala polisi-polisi yang mampu memberikan manfaat kepada negara. Oleh yang demikian, saya faham, saya tahu Parti Pejuang ni adalah antara dua parti yang paling muda yang muncul di dalam persada politik tanah air. Namun apa yang cuba kami sampaikan dan cuba kami tawarkan adalah sesuatu yang berbeza. Dengan selepas menjadi mangsa kepada pengkhianatan, selepas lahir daripada kemelut yang cukup dahsyat yang pernah disaksikan dalam sejarah politik negara, Parti Pejuang melalui Pejuang Muda, sayap pemuda bagi parti ini, ingin menawarkan bagaimana kalian mampu untuk diberikan nilai tambah, sama ada dalam pengucapan awam, sama ada dalam pemahaman politik, sama ada daripada pengurusan polisi, sama ada daripada penglibatan bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Kita berusaha untuk membina sebuah gerakan yang mampu menggantikan ke bahasa sebahagian orang-orang, penggunaan bahasa kebobrokan politik-politik lama dengan menggabungkan kebaikan dan hikmah golongan yang lama, golongan yang senior, dan dalam waktu yang sama digerakkan dengan semangat dan energi oleh kumpulan-kumpulan muda. Dan sejarah telah mencatatkan bagaimana kumpulan anak muda ini pernah direkodkan di dalam hadis Nabi SAW, bahkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kumpulan Ashabul Kahf, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna Allah, dan sehinggalah kepada akhir ayat tersebut. Allah menceritakan kisah yang terbaik. Kisahnya berkaitan dengan siapa? Fityah, anak-anak muda. Anak-anak muda. Maka ingat, anak muda pernah mencatatkan sejarah yang sangat mulia dan harum sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Jadi jangan mengingatkan bahawa dengan suasana yang ada, langkah Sheraton dan yang lain-lain itu menyebabkan semangat kita telah pun patah. Tidak. Ketika mana kita jatuh, kita bangkit kembali dan berikan harapan kepada negara ini. Anak muda yang ada pada hari ini akan memberikan harapan yang terbaik untuk bangsa. Kerana 20 hingga 30 tahun akan datang tetap menjadi milik kita. Oleh yang demikian, jangan putus asa. Dan ruang itu, harapan itu, insya-Allah ada bersama dengan Parti Pejuang Tanah Air dan Pejuang Muda. Sekian, terima kasih kepada saudara Imran di atas ruang yang diberikan pada malam ini. Terima kasih. Baik. Juga terima kasih Dr. Abu Hafiz. Kita beralih kepada Datuk penutup kita pada Bicara Tanah Air pada malam ini. Dan sebelum itu, Datuk Sri memulakan aktiviti politik ataupun mula masuk ke kancah politik ini pun pada usia yang agak lambat, ya. Dan Datuk Sri mempunyai pelbagai cabaran, ada pasang dan surutnya, ada naik dan turunnya. Apa yang Datuk Sri belajar dan apa yang Datuk Sri boleh kongsikan dengan lapisan pimpinan muda, ya, serta juga penonton-penonton yang ada dalam kalangan anak-anak muda yang bersama-sama kita punya program pada malam ini bagi menghadapi cabaran pada masa hadapan. Persilakan Datuk Sri. Ya, apa yang saya belajar daripada pengalaman saya sendiri taklah berapa lama sangat, baru 3 penggal sebagai yang berhormat.
Tapi pengalaman saya itu ialah bahawa hidup kita ini termasuklah dalam bidang politik sekalipun, memang betul ada pasang dan surutnya. Jadi bila pasang, kita kena muhasabah diri, kena macam mana orang kata magnanimous, kita kena rendahkan diri kita. Tetapi bila surut, jangan kita putus asa pula. Sebab di sebalik setiap kejadian itu, saya sangat percaya ada saja hikmah dia. Jadi kita memang dah diajar bahawa suatu perkara yang kita tak suka tu mungkin baik untuk kita. Satu perkara yang kita suka tu mungkin tak baik untuk kita. Jadi ini hanya Allah SWT saja yang tahu. Jadi jadi ini satu pengajaran bagi kita semua. Sambil-sambil kita ada enthusiasm tu, semangat berkobar-kobar kita nak melakukan sesuatu. Anak-anak muda memang macam itu, tetapi sekiranya hasil usaha kita itu tak berapa menjadi, janganlah kita terus give up, kita bebal kita merajuk, tak mau terlibat lagi dan kita terus membawa diri, itu tak sepatutnya berlaku. Jadi kita kena keep up, bila jatuh bangun balik, terus berusaha sampailah apa yang kita hasratkan itu menjadi realiti. Jadi saya rasa bila kita berjaya dengan cara itu, baru kita puas hati. Kita rasa puas hati bahawa di sebalik setiap kegagalan itu akhirnya tercapai juga kejayaan yang kita idamkan itu. Tetapi bagi saya satu perkara penting yang kalau bolehlah saya nak kesempatan untuk menasihati anak-anak muda kita ialah cuba kita bayangkan masa depan macam mana yang kita nak sebenarnya, dalam soal ekonomi, dalam soal hubungan sosial kita, dalam semua perkara-perkara yang kita anggap penting. Jadi kalau kita dah boleh membayangkan macam mana kita nak mencapai keadaan yang ideal itu, apa yang boleh kita sumbangkan agar cita-cita itu menjadi kenyataan. Kemudian kita juga kena tahu apa pula halangan-halangan, cabaran-cabaran yang kemungkinan kita akan berhadapan dan macam mana kita nak menanganinya. Salah satu perkara yang selalu saya sebut-sebut ni ialah mengenai budaya kita sendiri. Nilai-nilai murni yang kita pegang. Kalau nilai kita tak betul, kalau kita mengamalkan budaya songsang contohnya, yang tak menjurus ke arah mencapai kejayaan, bagaimana kita boleh mengharapkan kejayaan itu menjadi milik kita? Dalam keadaan kita menghadapi pandemik ini, kita dah diajar, dah menjadi satu norma baru, bahawa kita amalkan penjarakan sosial. Saya nak sarankan supaya kita juga mesti penjarakan sosial yang jauh kalau boleh lah daripada satu lagi virus, iaitu virus rasuah, virus salah guna kuasa, virus yang puncanya datang daripada duit, daripada penyelewengan. Jadi kita seharusnya anak-anak muda biasakan diri supaya kita menjarakkan diri kita daripada amalan-amalan tak baik ini, kerana mana mungkin kita akan mencapai kejayaan yang berpanjangan, yang bermanfaat, yang akan membawa rahmat bagi kita semua sekiranya kita terjebak dengan amalan-amalan yang buruk seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, nyamun dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam inilah yang saya harap anak-anak muda boleh fikirkan, dan kita sebenarnya bergantung harap kepada tokoh-tokoh muda yang bakal bangun selepas ini untuk mengorak langkah merangka satu hala tuju yang akan memberi kebaikan secara berpanjangan bagi negara dengan setiap rakyat yang ada dalam negara kita, insyaAllah. Baik. Juga saya dan juga saya rasa penonton yang mengikuti live stream kita pada malam ini juga, dan banyak rangkuman
pandangan dan pendapat yang kita dapat hasil daripada diskusi malam ni bersama kedua-dua panelis kita, ya, yang bukannya calon-calon individu, iaitu Datuk Seri Mukris dan juga Dr. Abu Hafiz, ya. Kedua-duanya merupakan juga pimpinan Parti Pejuang Tanah Air. Dan saya juga mewakili pada pihak penganjur program ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panelis kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk bersama-sama kita berbincang, juga berbahas dan bertukar pendapat mengenai tajuk kita pada malam ini, iaitu representasi anak muda dalam politik dan pentadbiran. Saya percaya bahawa anak-anak muda di luar sana perlu terus diketengahkan kerana kita tahu gelonjak semangat anak muda ini terus menyala dan juga tenaga dan kekuatannya yang sama-sama membangunkan negara. Dan gantian orang tua juga yang penuh dengan kebijaksanaan, ya, seperti mana negarawan kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan juga bersama dengan orang muda di luar sana juga yang bergelora adalah suatu yang lebih ideal untuk sama-sama kita cetuskan perubahan dan juga ke arah politik, budaya politik yang lebih baru, ya, kita mengenepikan budaya politik yang lama ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan juga terima kasih buat semua penonton yang bersama-sama dengan kedua-dua panelis kita pada malam ini. Teruskan mengikuti laman web, laman Facebook Pejuang Muda, dan kita juga untuk makluman semua, kita akan mengadakan Bicara Tanah Air ini dalam siri-siri yang akan datang, ya. Dan kita juga bukan sahaja menjemput ahli-ahli politik, malah kita juga akan menjemput pakar-pakar daripada bidang-bidang pakar ekonomi, ya, dan juga pakar-pakar yang berkait dengan isu-isu semasa, tambahan juga pada wabak pandemik ini. Dan Pejuang Muda, dan ikutilah segala aktiviti yang kita akan paparkan selepas ini. Baik, dengan itu saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Isra' dan Mi'raj buat semua umat Islam, ya, yang akan kita sambut pada malam ini dan pada hari esok. Dan sekian, wabillah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.